أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahawa kitab hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah ialah kitab yang paling unggul selepas Al-Quran. Sudah tentulah kerana kitab dia itu sebuah kitab yang unggul, maka sudah tentulah pengarang dia itu pun seorang yang unggul, seorang yang hebat. Dan kalau pengarang dia itu hebat, sudah tentulah guru-guru dia pun hebat. Jadi silsilah sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiri daripada rijal-rijal ataupun individu-individu yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan mereka itu ataupun kehebatan kitab Al-Bukhari itu sendiri dan rijal-rijal mereka yang membawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dia hebat mereka ini tidak berlaku secara spontan. Kehebatan mereka itu melalui jerih payah, kesusahan. Kemungkinan kita kata Imam Bukhari diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal yang tajam. Begitu juga dengan imam-imam yang lain. Sama ada imam fuqaha, imam dalam bidang nahwu, imam dalam bidang apa-apa sahaja yang berkenaan dengan agama kita, syarak. So mereka ini kalau kita tengok dalam sejarah, di samping mereka itu cerdik, mereka sangat menghargai waktu. Kerana mereka menghargai waktulah maka lahirnya musannafat, karangan-karangan yang sampai ke hari ini masih segar sebutan nama mereka. Sentiasa kita mendoai, sentiasa namanya dibaca, disebut, walaupun dah beratus-ratus tahun dah meninggal, dikaji. Tapi yang lebih penting pada waktu kita tengok sejarah-sejarah mereka, bagaimana mereka ni lahir sebagai individu, sebagai satu contoh qudwah pada kita ni di akhir zaman, akhir di mana orang-orang yang alim atau orang-orang yang pembawa ilmu tak banyak lagi. Kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala sendiri berkenaan dengan masa, para ulama kita tu ialah orang yang sangat menjaga waktu. Mereka merasakan bahawa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terlalu berharga pada, sehingga ada di kalangan mereka nak makan pun masih berkira. Nak makan tu masih berkira lagi. Nak tidur masih berkira dengan tidur. Takut rugi yang masa kalau tidur, banyak mana waktu yang mereka masih ada lagi.
untuk berkhidmat kepada agama. Kerana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu jauh. Mereka dilahirkan dalam 200 tahun selepas ketiadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, jauh. Apatah lagi kita ni 1400 tahun, jauh. Sudut. So 200 tahun itu dianggap sebagai dah jauh, menyebabkan mereka terpaksa cari masa supaya boleh berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nak diperolehinya bukan senang. Nak memperolehi sebuah hadis itu bukan senang. Tidak sebagaimana kita hari ini nak memperoleh hadis terlalu senang. Harga sebiji buku RM20, RM30, RM40 boleh dibeli di kedai Kitab Al-Bukhari. Tetapi Imam Bukhari nak karang, nak susung hadis-hadis yang ada dalam Kitab Al-Bukhari itu mengambil masa berbelah-belah tahun. Belah-belah tahun tu menulis. Masa dia mencari hadis tu, bermusafir ke sana ke sini. Bukan dalam lingkungan kita di Malaysia ni saja, tak. Kalau kita upamakan negeri dia di Malaysia, negara dia Malaysia, tak, berhijrah daripada satu negeri kepada satu negeri. Itu pengorbanan yang dilakukan. Semua tu kerana mereka menilai, menghargai masa. Wal asr innal insana lafil khusr. Tuhan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Wat duha wal fajr. Demi masa. So kalau kita tengok cara mereka melayani, menghargai masa, baru kita rasa kita ni setakat mana pengorbanan kita yang kita lakukan kepada masa. So mereka tu sudah berada di tahap walaupun tidur itu termasuk ibadah, tapi mereka merasakan masa kalau tidur ni satu kerugian yang besar. Makan ni pun satu ibadah. Kalau kita bermula dengan bismillah, rezeki pun halal, tapi bagi mereka ni makan ni satu benda yang rugi. Waktu tu maksud waktu digunakan untuk makan. Tak ada waktu dah. Sampai nak makan pun tak ada waktu. Bacalah sejarah-sejarah hidup imam-imam yang membawa hadis ni sampai peringkat itu sekali. Sampai ada setengah ulama nak kebumikan anak pun tak ada masa. Nak kebumikan anak. Abu Yusuf, terkenal seorang Abu Yusuf. Kalau kita buka sejarah ulama-ulama, anak murid Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah ni semua orang kenal lah kan. Imam Syafi'i pun berguru dengan anak murid dia, Imam Muhammad. Imam Syafi'i berguru dia. Mana Imam Syafi'i kalau tak boleh jumpa dengan Imam Abu Hanifah pun berjumpa dengan anak murid dia, mengaji. Pun mengaji pun bukan dekat, daripada Mekah berhijrah ke Baghdad. Terpaksa naik unta, naik kedai ke naik apa kenderaan waktu itu untuk sampai ke. Ada seorang lagi anak murid Abu Hanifah ialah Abu Yusuf. So dia takut rugi. Masa dia, kesempatan yang menyebabkan dia banyak kejadian-kejadian yang pelik lah. Yang kalau kita zaman ni kita rasa tak masuk akal. Sampai anak meninggal pun suruh orang lain tolong kebumikan. So jawatan dia bukan calang-calang. Anak murid Imam Abu Hanifah jadi tu qadi pada waktu itu, zaman Abbasiyah. 3
Perdana Menteri ataupun Presiden, Khalifah, melalui tiga khalifah tu dia jadi qadi. So satu cerita yang dirakamkan oleh ulama, cerita pelik tentang Abu Yusuf ni. Abu Yusuf yamutu ibnuhu fayuwakkilu bitahjizihi wa dafnihi liyahdura ad-dars. Abu Yusuf dia kata anak dia meninggal dunia. Kemudian dia wakilkan pengkebumian anak dia ini kepada orang lain, liyahdura ad-dars, untuk dia hadir dalam majlis pengajian. Cerita dia pelik. Pasal apa tu? Sebab dia lihat Abu Hanifah ni seorang yang ilmu dia banyak. So dia takut jika sekiranya kalaulah Abu Hanifah meninggal waktu tu, sebetapa ruginya ummah. Ummah ni rugi. Sebab setiap masalah agama, setiap masalah dia akan difatwakan oleh Abu Hanifah radhiyallahu anhu pada waktu itu. Sehingga ulama-ulama yang besar macam Abu Yusuf, Imam Muhammad Syaibani, seorang tokoh muhaddis yang besar, juga berguru dengan dia. Artinya Abu Hanifah tu lebih hebat. Dia sayang, maknanya kalau sekiranya dia pergi kelas tengah berjalan, kalau dia pergi, so waktu itu perkara yang difatwakan oleh Abu Hanifah, ataupun dia bimbang jika sekiranya maknanya dia pergi itu waktu itulah Abu Hanifah meninggal dunia, maka ilmu tu siapa yang nak pegang? Sebab apa tu? Sebab ummah telah wakilkan, semua perkara kepada dia. So dia buat begitu kerana amanah. Bukan kerana dia pentingkan pelajaran itu, dah amanah ilmu. Mana tahap dia orang tahap imam. Dan terbukti apa yang difatwakan oleh Imam Abu Hanifah, difatwakan oleh Imam Abu Yusuf, sampai ke hari ini digunakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mungkin kita tak tergambar macam mana Abu Yusuf dan cerita lagi mengenai Abu Yusuf. Sibuk dia dalam ilmu sampai dia mati, nak mati dah. Mana sakit dia ni, sakit yang amat berat, sakit yang dia kata maradul maut, sakit yang akan membawa kematian. So anak murid dia mari ziarah dia. Apa yang dia bincangkan, apa yang dia tanyakan? Anak murid mari tanya, berbincang masalah muzakarah tentang masalah agama, fatwa. Di sisi kamu dia kata, kalau masalah ni masalah jimar, ramyu, masalah haji, melempar anak batu dalam keadaan berdiri elok ke, berjalan elok ke, ataupun naik kenderaan elok, di muzakarahkan dalam keadaan nak mati dia tu. Sehingga anak murid dia kata, sesuai ke sangat ke masa ni kita nak bincang-bincang masalah agama? So kalau kita macam mana?
Muhammad bin Hasan la yanamu min al-laili illa qalila. Anak murid Imam Abu Hanifah juga, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. La yanamu min al-laili illa qalila. Tak tidur malam hari melainkan sikit sangat. Sebab tu dia ada satu kitab Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik yang ada tangan kita ni ada dua naskah, dua riwayat. Satu riwayat Yahya Al-Laisi, satu lagi riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu kita jarang dengar. Yang kita pakai sekarang ni, yang Muwatta yang kita pakai ini bukan yang riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. So macam mana dia nak supaya malam dia tu malam yang nak mengelakkan dia tidur. So dia letak sekeliling dia tu banyak kitab. Dia baca sebuah kitab, dia dah rasa dah penat dengan kitab ni, so dia paling kitab ni yang lain. Berasa penat kitab ni, dia paling kitab ni yang lain pula. Satu. Maknanya bila kita paling kepada satu mauduk yang lain, satu subjek yang lain, kita rasa satu yang baru, terjedid. So tak rasa hilang lah mengantuk tu. So untuk tengok dia dah ready dah. Mana dia tak nak tidur malam kerana dia merasai bahawa ummah ni semua dah tidur dah. Tidur dengan lenanya ummah. Masyarakat tidur dengan lenanya, mengamanahkan kepada dia, wahai seolah-olahnya, wahai Muhammad, aku dah wakilkan segala masalah ni kepada kamu, kamulah jaga. Seolah-olah macam kita ni macam dia security guard. So kita yang duduk di taman ni tidur dengan lena kerana kita yakin bahawa kita telah mengamanahkan kepada security guard, jagalah kami. So security guard kerana menerima amanah tadi tak tidurlah malam. Kerana apa? Kerana jaga kepentingan penduduk-penduduk taman. Begitulah ulama-ulama kita dulu. So dia bagi umat-umat dia ni, rakyat-rakyat ni tidur dengan lena, biarlah aku berkorban. Aku yang baca kitab. Kenapa? Dia bangun pagi esok, apa soalan dia tanya? Dia akan tanya masalah agama. Sembahyang ni macam mana, puasa ni macam mana, hukum dia gini macam mana. Tengok, maknanya begitu sekali ulama kita. Sebab itulah tamadun ilmu hari tu duduk di tangan umat Islam. Siang malam tu di tangan umat Islam. Dia juga dia pesan ke keluarga dia, anak isteri dia, dia kata jangan ganggu aku dalam bab ilmu, jangan ganggu. Kalau aku mengajar ke, aku mengaji ke, jangan hantar orang supaya beras habis ke, ikan habis ke. Sekarang ni aku telah wakilkan seorang anak murid, mu nak apa-apa minta dengan dia, jangan ganggu. Kenapa? Itu amanah ilmu. Kalau ganggu kedai, dia mana bukan dia tak boleh buat kerja tu. Mana dia kira macam itu satu amanah yang besar ke atas dia. Kita memang sejarah pun tengok dia imam. Kan? Tahu kan kita kata Perdana Menteri kena pergi kerja kedai hari-hari, ataupun menteri besar. Sudah itu waktu dah tak ada untuk jaga rakyat. Kena fikir macam mana nak beri pekerjaan kepada rakyat, masuk duit wang kepada negara. Kan? Tak ada masalah, mesti dia akan lantik siapa-siapa untuk pergi menguruskan ahli ihwal rumah tangga. Begitu juga dia kata, la tas'aluni hajatan min hawaijid dunya fatashghalu qalbi. Jangan kamu sibukkan aku dengan urusan-urusan dunia ini, menyebabkan hati aku jadi tak tenang. Jadi nak buat fatwa pun susah, nak tulis kitab pun susah. Teringatkan ni, ikan tak beli lagi, pampers tak beli lagi kalau kita kan. Wa khuzu ma tahtajuna ilaihi min wakili. Kalau kamu nak apa-apa pun ambil dengan wakil aku. So kalau buat begini, dia kata ini kurang sikit lah
keraguan ataupun kegelisahan aku. Jadi bila tenang begitu, maka boleh menumpukan kepada pengajian. Sebab dulu memang susah kan, nak mengaji tu nak everything, semua perkara mana kena tulis sendiri. Tulis sendiri. Setengah ulama tu kan kalau tulis hadis sampai beratus-ratus kali tulis satu hadis, beratus-ratus kali tulis. Satu hadis saja beratus-ratus kali tulis. Bukan beratus-ratus hadis tulis tak. Satu hadis tu beratus-ratus kali tulis. Nak ingat lagi, nak suruh ini lagi macam So nak suruh nampak ni, saya nak suruh nampak ilmu yang kita peroleh hari ini ialah melalui satu pengorbanan yang besar. So mana kalau kita zaman ni tak boleh memberikan satu pengorbanan yang besar, apa yang kita akan harapkan satu generasi baru kita, generasi yang akan datang? Apa yang mereka nak tahu? Apa contoh yang tauladan yang boleh dia ambil daripada kita? Apa yang kita nak warisi kepada generasi yang akan datang? Malah kalau kita baca sejarah ulama kita, masa berperang itu pun ada kesempatan lagi boleh menulis kitab. Berperang, nulis kitab. So maknanya kalau kita hari ni mana pilihan raya lah kan. So bila pilihan raya mana mesti otak kita tak boleh dah fokus nak mengaji dah. So nak mengeping, paling tak mengeping pun kita akan sibuk baca akhbar, internet apa semua kan. So kita nak fokus kepada ngaji tak boleh dah. Tapi macam mana diorang, mereka dalam keadaan berperang boleh tulis kitab, boleh menulis kitab. So rija-rija yang inilah yang akan membangun, orang yang sebeginilah yang akan membangun Islam. Bukan macam kita. Sebuah kemudahan ada, buku ada, nak beli kitab ada, keuangan cukup, tapi nak baca kitab tak mampu. Sebab apa? Kecekalan tu tak ada. Sebab tu saya kata tadi, bila ramainya pewaris anbiya ini, ulama-ulama dah tiada, maksud kita tak ada contoh. Bila tak ada contoh, kita tak ada satu kekuatan untuk merealisasikan. Walaupun kita memang nak mengaji, tapi siapa nak tolong kita? Siapa modelnya? Kita perlukan bi'ah, perlukan suasana, perlukan rija-rijanya, individu. Paling tinggi yang kita boleh baca kitab-kitab gini lah, sejarah-sejarah mereka. Tapi yang ada depan kita tak ada, dah tak mampu. Orang belajar pun sekarang ni kerana motif dia pekerjaan, bukan ummah tu sendiri, bukan kepada ummah, tapi kepada pekerjaan masa depan. Bila dah dapat pekerjaan, kita sibuk dengan dunia pekerjaan kita. Bila dah pencen, kita sibuk dengan kepencenan kita, pengisian masa pencen. So sentiasa kita fikir, akhir sekali kita tak mengaji. Jadi kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, akal yang sehat, tubuh yang sejahtera, akal yang sejahtera, tubuh yang sehat, zail begitu saja, pergi begitu saja. Keuangan yang kita ada setengah ulama muhaddis, ayah dia tinggal beribu-ribu, kalau kita sekarang ni berjuta-juta ringgit, dia gunakan untuk menuntut ilmu sampai dia habis duit, tinggalnya harta dia na'lan, dia kata na'lah saya, na'lun, tinggal selipar menuntut ilmu, harta dihabiskan. Mana kesyukuran, tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita menghabiskan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda syukur. Maknanya kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah. Tambah itulah pahalanya berlipat kali ganda sampai hari ini kitabnya dibaca, namanya disebut, pengorbanannya disanjung, dicontohi, ditauladani. Kita doa moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita
ke dalam golongan orang-orang yang berjihad menuntut ilmu, memelihara ilmu sebegini. Kalau kita baca syair-syair, ulama-ulama dulu dia suka buat syair, tulis syair. Imam Syafi'i sendiri tulis syair. So dalam syair-syair mereka tu mereka akan sebut namanya. Siapa nak cari, contoh siapa nak cari nak sampai maqam yang tinggi, dia kata sahral layali, man talabal ula sahral layali. Siapa nak cari kedudukan yang tinggi, maka hendaklah dia berjaga malam. Jaga malam. Mana berjaga malam nantinya sama ada sudah itulah menuntut ilmu, menulis, membaca. Relax tu dengan apa? Dengan ibadah. Dengan ibadah. Imam Syafi'i sendiri membahagikan malam ni kepada 3 kan? As-sulus 1/3 yaktubu, menulis, artinya sibuk dengan ilmu. Malam 1/3, satu lagi wasani yusalli, solat. Wasalis, juzuk yang ketiga, yanam. Cuba kita kira, kita daripada isyak sampai ke subuh, yanam, tidur je, bangun sembahyang subuh je, kan? So macam mana Allah nak bagi rezeki kita dengan rezeki ilmu? Namanya Imam Syafi'i, Hafiz Hasiri bagi 3 juga. Abi Ubaid bagi 3 juga malam. Semua ulama-ulama yang hebat-hebat dan besar-besar. Satu kisah yang berlaku, satu kelompok ulama, waktu itu penuntut ilmu lah. Ada seorang waktu tu ulama yang besar, nama dia Abu Hatim, anak Ka'nabi. Ka'nabi ni kalau kita baca sejarah dia ni antara rawi yang diriwayatkan oleh Imam dalam Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik tu sebelum lahirnya kitab Bukhari, kitab hadis yang paling tinggi dipegangi pada waktu itu ialah Muwatta Imam Malik. Selepas datangnya Bukhari lah jadi pegangan. So ada seorang nama, rawi dia nama Ka'nabi. Kemudian ulama-ulama di kalangan mereka ni mereka tanya kadang, di antara sipulan dengan sipulan, Ka'nabi dengan orang ni kata, yang mana kamu nak pilih kalau diberi peluang untuk mengaji? So salah seorang ulama waktu itu nama dia Abu Hatim. Ditanya oleh anak dia, mana yang kamu nak pilih, Ka'nabi ke Ismail bin Abi Uwais? Kalau lebih kamu sukai, dua-dua tu ulama yang hebatnya. Ka'nabi riwayat Muwatta. Kalau Ismail bin Abi Uwais, ini rawi Bukhari. Rawi Bukhari. So kata ayah dia, Ka'nabi lebih aku sukai. Al-Ka'nabiyu ahabbu ilayya. Kenapa? Lam ara akhsha'a minhu. Aku tak pernah lihat orang yang paling khusyuk lebih daripada dia. Zaman dia tu lah paling khusyuk. Mana dia khusyuk, dia mudah berkira, dia tawaduk, minta nak mengaji anytime boleh mengaji. Tak kira waktu apa, ready aja nak mengajar. Kalau kita hari ni kan, kita hari ni kita pilih kita sendiri, orang yang ada ilmu, orang nak minta mengaji, susah. Kita mikir besar banyak ni.
nak mari rumah kita, kita nak berehat. Tadi bawa balik mengajar penat. Dia dulu tak macam tu. Dia tawarkan anak murid. Anytime, bila nak mari. So, murid-murid tadi minta kebenaran dengan dia nak pergi baca hadis. Baca hadis. Dulu dia bukan mengajar hadis. Kalau kita ni satu hadis 1 jam. Tak, dia baca. Macam macam kita baca Quran. Sebab dia orang dah alim-alim dah, tak perlu penjelasan banyak-banyak sangat. Qiraah je, baca hadis. Kadang-kadang nak boleh satu hadis, satu buku ni, kena tunggu, letih. Nak tunggu orang baca hadis depan kita. Kalau kita mengajar tak letih, kita dengar. Orang nak baca hadis satu, orang baca Quran depan kita, lah itu dengar. Kan? Kadang kita mengantuk, tidur. So dia kata, Abu Hatim kata, satu hari kami sa'alnahu an yaqra alaina al-Muwatta. Kami minta supaya dia membacakan hadis kepada kami. Hadis apa tu? Muwatta. Sebab dia perawi Al-Muwatta. Faqala ta'alu bil ghada. Okey, kamu mari esok pagi. Faqulna, kami pula jawab, ustaz minta maaf lah sebab kita dah ada pengajian. Sebab dulu dia mengaji bukan ada madrasah-madrasah apa. Ngaji dengan Tok Imam ni pukul sekian-sekian, pergi rumah Tok Imam ni pula. Kemudian pergi dengan ulama ni pula rumah dia. Masa tak tetap. So faqulna lana majlisun 'inda al-Hajjaj. Waktu pagi ni kami dah ada majlis ilmu dengan seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Bukan Hajjaj bin Yusuf yang terkenal dengan nama Ibnu Syair. Ibnu Syair ini ustaz kepada Imam Muslim dan Abu Daud. Okeylah, dia kata tak apalah kalau kamu dah habis. Fa idza faraqtum min al-Hajjaj, boleh mari. Kalau kamu dah habis dengan Hajjaj tu pagi tu, marilah, tak apa. Marilah, boleh. Kita baca kitab. Kemudian mereka kata kulna na'ti muslim, lepas tu ustaz kita tak boleh mari terus sebab kita ada majlis pula pengajian ilmu dengan Muslim bin Ibrahim. Muslim bin Ibrahim. Ini pun syekh kepada Abu Daud. Tuan guru kepada Imam Abu Daud. Guru yang senior. Pun dia kata lagi, kalau habis dengan dia, mari terus. Tak boleh juga. Tak boleh je sebab selepas dengan Muslim bin Ibrahim, waktu tu waktu Zuhur dah. So waktu Zuhur kami ada majlis ilmu dengan Abu Huzaifah. Nama dia Musa bin Mas'ud An-Nahdi. Lepas tu, mari lepas asar lah. Lepas asar pun ada majlis ilmu pula dengan Ariman As-Sadusi. Tak boleh, ada malam je lah, lepas maghrib. Ke atas. Qala faba'da maghrib. Lalu dia kata, lepas maghrib lah. Fakunna na'tihi bil lail. Kemudian selepas itu kami kata, okeylah kami datang pada waktu malam. Dia kata kami mengaji dengan dia. Sampai kalau dia nak bagi lagi masa boleh. Kami yang surrender. Gitu sekali. Anak murid tu mana tak putus-putus mengaji. Daripada pagi sampai ke Zuhur sampai ke asar. Asar pula ada lagi kelas. Maghrib dengan dia pula. Penuh. Sampai ke malam. So sampai begitu sekali, barulah hadis-hadis tu sampai kepada. Maknanya masa mana dia orang pergi makan. Bukan ada restoran zaman dahulu kan.
Tak ada. Kadang tu bawa buah tamar je. Orang kita dulu guna bertih. Berah bertih. So, kata tuan kita ni kata, tengok dia kata orang dulu dia mengaji, yatalaqawna ilm sepanjang siang, sepanjang malam. Bukannya macam kita kata menentukan berdasarkan kepada berapa minit, berapa jam. Zaman kita ni kata, la bid-daqa'iq al-ma'dudah. Bukan minit-minit yang ditentukan ataupun jam-jam yang ditentukan. 2 jam, 2 credit hours, 5 credit hours. Dia tak, sepanjang masa, sepanjang. Ada peluang mengaji aja. Barulah mari kat kita ni ilmu. Dan itu yang kita kata mengaji, yang kehidupan harian. Mau duduk dengan buku. Kalau kita tengok orang putih kan, pergi mana-mana bawa buku. Duduk di airport pun baca buku, dalam kapal terbang pun baca buku, tunggu kapal terbang baca buku, tunggu bas baca buku, dalam bas baca buku. Orang putih. Kita tengok. Budaya tu budaya umat Islam dulu, ulama-ulama kita. Berjalan, pegang buku. Ada seorang ulama tu, kerana dia pegang buku berjalan tu jatuh, mati kerana tu. Jatuh langgar, mati. Dan banyak kisah-kisah alim ulama kita menulis 30 tahun menulis. Waktu malam, makan malam. Menulis ni sampai tak sedar, waktu tak sempat nak makan, ukhti, sister dia pergi suap dia. Tolong suap makan. 30 tahun. 30 years. Writing hadis, makan hanya disuap. Sampai tak sempat. Kita kata, pelik ya, tak ada masa nak makan. Menyeksakan diri. Tahap pengorbanan. Tahapnya. Kan dia kira dah, maknanya sampai dia tak ada masa. Maknanya dia ni sebagai, dah orang lain dah tak mengambil inisiatif untuk mengumpulkan hadis, menulis hadis. Dan semua kena tulis sendiri belakang. Mungkin kita hari ni pergi beli buku kan, kita nak pergi jumpa Tok Guru, boleh kata tulis kita. Esok sambung lagi, tulis. Imlak kita panggil. Guru baca, kita tulis. Guru sebut, kita tulis. Imam Ali Nawawi, nama dia Sa'labun. Ali Nawawi. Umur siapa? Ibnu Tis'ina, 90 tahun. Dia mengaji tu, baca kitab belum jalan, anak murid ikut kitab. Yang itu yang saya kata tersepak dalam hafrah lubang, menyebabkan jatuh sakit, meninggalkan. Kalau kita tengok Ibnu Jarir yang tafsir Quran tu berbelah-belah jilid tu, kan? Kalau kita tengok dia punya literature dia, dialah mufassir, dialah muhaddis, dialah muarrikh. Kitab sejarah tengok. Yang ditulis oleh Ibnu Jarir. Tengok kitab tafsir yang ditulis. Kita tengok dia tulis ni banyak ni umur dia berapa tahun? Dengan berjilid-jilid ni, kalau kita kira dengan umur dia tu, tolak umur dia balik dalam 70 lah. 70 umur dia. Kalau tolak yang umur balik umur yang tak balik lagi tu 70. Kalau kira-kira ulama kita kira helaian kertas, dia akan menulis 14 helai satu hari. Nulis. Dia punya helaian tu 300,000 helaian. Zaman tu lah. Kira-kira satu hari 14 helai. Mana kira kena hari-hari menulis. Kalau hitung umur dia lah. Dia punya banyaknya karangan yang dia tulis. So,
Kita fikir maknanya sudah tentulah dia menggunakan semaksima waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar dan mengajar dan mencurahkan ilmu. So kita banyak mana tu? Kita ni banyak mana we? Sebab sebanyak itulah makna generasi kita yang, kalau maknanya generasi datang ni, kalau generasi kita nanti ke jahil ke, jahil tentang hadis Nabi ke, jahil tentang fiqh ke, jahil tentang tafsir ke, jahil tentang bahasa Arab ke, patutlah maknanya kerana kita tidak meninggalkan apa-apa kepada mereka. Kita hidup selesa. Sedangkan keselesaan itu ada di syurga. Mana ada sejarah para sahabat Nabi sampai sahabat tabi'in yang membawa risalah Muhammad hidup selesa. Hidup dalam keadaan kalau mereka ni terkenal dengan kaya pun, tapi mereka hidup tak selesa. Imam Malik kita tengok dengan pakaiannya, dengan ninya nampak sebuah segak-segak sebuah yang indah-indah. Tapi cuba kita tengok dia punya kehidupan, masa yang dia bagi, masa yang diperuntukkan, tidak sebagaimana yang kita gambarkan. Kalau mewah, mestilah kita hidup relax, hidup masa lebih, nak baca buku, tak ada nak baca buku, menonton ada, berjalan ada. Sebab apa? Berdalilkan kepada Al-Quran, siru fil ard, untuk berjalan. Kalau dia orang, mereka berjalan tulis kitab, mengarang kitab, cari guru, cari siapa alim, ulama di kawasan itu, untuk bertemu dengan orang-orang yang alim dan mengambil ilmu daripada mereka. Untuk apa? Untuk ummah, untuk Islam. Dan sebab itulah kalau kita tengok, kalau kita baca sejarah-sejarah, seeloknya kita, di samping kita mengaji, kita kena cari motivasi. Motivasi ni kita kena ambil yang ulama-ulama yang terdahulu. Kerana mereka ni buat kerja penuh dengan keikhlasan. Tak ada di sebalik kerjaya mereka itu ada kepentingan duniawi. Tak ada. Tak tidur malam, tak ada harta, habis harta. Barulah maknanya adanya kesenambungan hubungan rohani ilmu kita dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dipelihara apa yang disabdakan oleh junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat tabi'in dan para ulama sekalian. Dan mudah-mudahan sedikit pengajaran itu, apa yang kita baca tadi, akan menjadi peringatan kepada kita. Kerana rugi besar ni dunia ni dengan sebab kejatuhan umat Islam, kemunduran umat Islam, kealpaan umat Islam. Balik. Sepatutnya kita yang datang masjid ni ialah orang yang pertama akan mencontohi para alim ulama kita. Ini pun kebetulan saya buka ni, dia kata Abu Ja'far Al-Mahri, dia baca buku sambil makan. Makan tu makan. Buku ada, tengok. Tak sempat. Kenapa? Kerana kitab dia kata la yasqutu, tak pernah jatuh di tangannya. Always buku di tangan. Sebab tu umat tamadun hari ni, Jepun ke Korea ke, cuba tengok tangan dia buku. Walaupun buku, sepatutnya kita umat Islam tak macam dia nak baca buku-buku yang karut-karut kan. Novel-novel. Kan ada Quran, ada hadis, ada tafsir, ada kitab-kitab yang mu'tabar, apa-apa sajalah maknanya sumber ilmu. Barulah kita ni menjadi insan. Beza insan dengan yang bukan insan ni satu haiwan natik. Natik itu yang berbicara. Kebicara ni maknanya kalam.
So mudah-mudahan insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kekuatan kepada kita untuk meneruskan sisa-sisa hidup kita ni lagi untuk berbakti kepada agama. Pertama sekali kita berbakti pada diri kita sendiri dahulu dengan tadi dengan menghargai waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panggil qimatuz zaman, harga sebuah masa, zaman, menghargainya di sisi kita dengan kita mencontohi bagaimana para ulama dahulu menghargai masa. Sebab kalau kita tengok sahabat, zaman tu bukan zaman penulisan. So dia beza dengan ulama yang kemudian ni, dia zaman penulisan. Zaman kita ni zaman menulis. Zaman kitab ni nak simpan di mana. Kalau zaman sahabat, dia hafal, dia ingat melalui guna ingatan. So saya sudahilah dengan memohon maaf kalau ada mubalarah, keterlaluan dalam pengajaran. Itu bukan maksud saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadi pengajaran kepada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.